nota saya semalam di Penggaram dah baca tentang syarat wajib puasa, tentang takrif puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan apa tentang bab niat rukun puasa yang pertama. Tadi di MKN, tadi pagi subuh saya di MKN, seminggu sekali di MKN, Madrasah Kainor. Di MKN, apa tadi dah baca perkara-perkara batalkan puasa, dah dapat 3. Persetubuhan, mengeluarkan mani dengan sengaja, dan juga masukkan sesuatu menerusi saluran terbuka dan rongga terbuka. Ulang tanya, apa kita faham tentang rongga terbuka, apa kita faham tentang saluran terbuka? Apa rongga terbuka? Sebutkan. Apa? Bukan ya tuan-tuan ya, tolong ikuti siri kedua kuliah kita. Yang nama rongga terbuka bukan mulut, hidung. Mulut, hidung, telinga itu saluran terbuka. Dan dia ada batas-batasnya. Dan rongga terbuka itulah, rongga tu anggota, bahasa lama rongga tu anggota organ ya. Organ yang terbuka. Terbuka tu bermakna dia tidak mampat, dia tidak padu. Dia boleh isi sesuatu, terbuka, hollow organ dalam bahasa orang putihnya. Stomach, perut, boleh isi makanan. Rahim, boleh isi baby. Pundi-pundi kencing, itu semua rongga terbuka, boleh isi kencing dalamnya. Paru-paru, rongga terbuka. Otak, rongga terbuka, boleh isi darah dalamnya semua ya. Kan oleh pendarahan dalam otak semua tu. Semua tu rongga terbuka. Rongga terbuka. Dan saluran terbuka tu tadi ada batas-batasnya. Saluran terbuka ada batasnya. Telinga batasnya kelingking. Minta maaf ya, yang ada orang dah puasa 10 tahun tapi tak pernah ajar belajar ini. Ini fardu ain ya. Ini bukan halusi tau. Ini kena fardu ain. Umur 7 tahun patutnya kita dah belajar. Yalah, dari umur 7 tahun mak kita tak ajarlah sampai begitu. Kena upgrade ilmu kita. Tak boleh tidak. Lain kau upgrade, ambil diploma, ambil degree, kau ilmu puasa tak di-upgrade tahun demi tahun. Telinga batasnya itulah kelingking. Paling dalam masuk, itulah batasnya. Yang boleh tak, yang sampai tak boleh masuk itulah tu batasnya. Ya. Jadi kalau kita garuk telinga kita menggunakan sesuatu yang lebih kasar daripada apa kelingking, tak batal. Sesuatu yang terlebih halus daripada kelingking, batal. Cotton bud semua ya. Itu. Apa kalau telinga gatal, garuk pakai pen, batal ke tidak? Tengok kalau pen yang begini kecil pada kelingking, batal. Tapi kalau pen yang begini ia tak batal. Umpamanya saya tulis ada pula benda ni boleh. Kalau pen yang begini dia tak batal. Okey, baik. Hidung batasnya itulah haisyum. Kalau kita hirup air rasa perit di situ. Begitu ya. Mulut batasnya tekak huruf ha, makhraj huruf ha. Apa yang ha yang tak bertitik, alhamdulillah. Apa turun bawah hukum makan, apa naik atas hukum muntah. Ya. Jadi kalau bulan puasa pakai gigi palsu tak batal puasa. Sebab dia tak sampai gigi palsu kan tak pakai sini, sampai luar saja ya. Begitu. Jadi apa, pintu hadapan, pintu belakang, itu semua hukum yang kita dah sebut tadi. Masuk dalam bab ini makan minum dengan tak sengaja, mandi basah, masuk air apa semua ya. Semua begitu. Semuanya tu adalah perkara-perkara yang hubungan kait dengan rongga. Kita nak tengok detailnya, sila semak kuliah saya siri kedua pagi tadi ya. Siri kedua pagi tadi. Dan sekarang apa, ini namanya 2 kuliah. Satu kuliah yai-yai, satu kuliah cucu-cucu kat sebelah. Cucu-cucu geger, yai-yai anteng. Begitu ya. Dia tak apa, seronok. Kita dengar gini jangan marah tau, seronok. Tengok budak-budak seronok, rasa macam nak timang-timang. Yang buat kita tak happy pasal kita marah. Apa ni bising? Apa ni bising? Jangan. Seronok dengan cucu-cucu. Cucu-cucu bising tak apa, yai jangan bising. Cucu-cucu bising kan kita kalau apa, kadang kita orang tua duduk bual-bual kan anak cucu lari-lari keliling-keliling begitu. Samalah ni kita anak cucu pun ada juga ya. Baik, kita bilang tadi apa? Itu saluran terbuka. Kemudian persetubuhan. Istilahnya ialah apabila masuk lidi celak ke dalam tabung. Lidi celak. Dan kita dah bincang juga perkara-perkara berhubung kait dengannya, seperti apa, masuk pintu hadapan, masuk pintu belakang, dan perkara-perkara yang hubung kait dengannya. Mengeluarkan mani dengan sengaja juga. Sekarang kita sampai kepada perkara batalkan puasa berikutnya, muntah dengan sengaja. Bagi yang ada nota, buka muka surat
11. Muntah dengan sengaja. Baik, muntah. Kalau dengan sengaja, maksud muntah ialah apa-apa keluar daripada bawah naik pada ha. Sampai turun bawah saja, belum sampai perut lagi pun. Naik aja daripada ha, kita naik atas saja, hukumnya muntah. Daripada ha naik atas, hukumnya muntah. Ya, muntah. Maksud dengan sengaja sama ada dilogok, dijolok, ataupun dia unak-unak, dia tekankan. Disengajakan. Itu semua sengaja. Masuk tak sengaja ialah kalau dia tak tahan. Seperti bunting, seperti naik mabuk laut, tak tahan, muntah, blokean, semua tu tak batal. Kalau muntah dengan sengaja, dijolok ataupun dikeluarkan muntahnya, batal puasa walau yakin tak masuk setitik sekalipun. Walau tak masuk setitik sekalipun, batal puasa kalau dengan sengaja. Nabi mengatakan siapa menyahaja muntah, maka ulang puasanya. Siapa digagahi oleh muntah, sempurnakan puasanya. Ya, baik, itu muntah, ya, muntah. Kalau dia tak sengaja, hatta tertelan walau sedikit sekalipun, dimaafkan sebab tak sengaja, ya, muntah. Baik, kahak ialah dalam dada. Kalau kahak dalam dada, kalau dikeluarkan tidak hukum muntah. Tapi ditelan batal puasa, hukum makan. Kahak lain hukum, ludah lain hukum. Ludah ditelan tak batal puasa. Ya. Kahak dikeluarkan tak batal, tidak hukum muntah. Dimasukkan balik, hukum makan, batal puasa, Baik. Yang ada orang, "Habis Ustaz, macam mana saya dah buat ni? Batal puasa awak. Habis sekarang saya baru belajar." Ya, awak berdosa. Patutnya umur 7 tahun dah belajar, umur 8 tahun dah belajar, kok awak tak belajar. Ini fardu ain. Ya, awak berdosa, namanya awak cuai melaksanakan ibadat puasa tanpa ilmu. Baik. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Jika termuntah, iaitu tidak dengan sengaja, maka tidak batal puasa. Apabila seorang sedawa ataupun terseduh dan aksinya berlebih-lebih hingga terkeluar muntahnya dari batas huruf ha, maka batallah puasanya. Atop apa? Sedakwa. Atop ataupun sedu-sedu. Walau pasal makannya kekenyangan, maka sedu-sedu bukan angin yang keluar, air pun ikut keluar. Naik atas ha, batal puasa. Walau tak sampai ke mulut sekalipun, naik atas ha, dah kira muntah dan saja. Sedawa pun begitu. Ya. Sedawa. Apa kita bilang tadi? Sedawa ataupun sedu-sedu, ya. Sedu-sedu. Atop, ya. Keluar. Maka batal puasa, hukum makan, ya, hukum makan. Baik. Mengeluarkan kahak dari dada tidak masuk dalam hukum muntah, maka tiada batal puasanya. Menelan semula kahak masuk ke dalam maka hukum makan, maka batallah puasanya. Apabila seorang menelan tali sebelum fajar, hukum telan tali. Dia tak ada kerja, suka main telan tali. Dia telan tali ke benang, telan, nanti dia tarik. Pengotor budak ni, tak tahulah umpamanya tabiatnya. Ini hukum fiqah, awak buat tak buat lain cerita, ini hukum, ya. Dia suka telan tali, dah dia telan tali, dia tarik. Dia telan tali, separuh di atas, separuh di luar, tiba-tiba bang subuh. Macam mana? Dia terturun sikit, hukum makan batal. Dia tarik sikit, hukum muntah, batal puasa. Jadi kita nak tarikkan dia, tak boleh. Kecuali ditarikkan daripadanya tu ketika dia lalai dan tak disangkanya dia. Sudah, tidur. Nanti aku tahu apa nak buat. Dia tidur tak sadar, kita tarikkan. Ataupun dah baca kitab. Okey. Kalau dia tak boleh tidak, nak tarik dia sedar, tak boleh tidak. Sekarang waktu syuruk dah nak masuk. Subuh dah nak habis, dia belum sembahyang subuh. Sembahyang subuh dia beserta tali bergantung tu boleh tak? Tak boleh, kerana yang bawah hukum najis, yang atas hukum suci. Hukum suci. Sembahyang dengan bergantungan, sembahyang tak sah. Dibiarkan saja tak boleh, tak sembahyang, sembahyang tak sah. Nak ditarik tak boleh, nak dibuang, nak ditelan tak boleh. Maka kalau boleh potong, gunting betul, pergi klinik, potong kat kain ha betul. Tak putus. Yang bawah masuk dalam begitu.
Allah. Kalau boleh. Kalau tak boleh, maka nak selamatkan mana? Nak selamatkan puasanya ke ataupun nak selamatkan sembahyangnya? Selamatkan sembahyangnya. Tinggalkan sembahyang hukum pancung. Tinggalkan sembahyang dosanya sangat besar. Tinggalkan puasa hukum penjara. Ya. Kalau gitu batalkanlah puasanya kerana nak selamatkan sembahyangnya. Ya, nak selamatkan sembahyangnya. Begitu. Hukum samalah seperti orang yang masuk tiup bulan puasa. Sakit masuk tiup, ya, masuk tiup. Maka nurse-nya pula, pak cik besok dah boleh balik tau. Tolong cabut ini tiup ni saya sebelum subuh. Jangan tunggu pagi, nanti saya nak puasa lah hari ni, saya dah sihat. Nanti pukul 8 Dr. Sain nak balik kan. Nurse-nya pula tak datang-datang. Dah bang subuh tu. Pak cik saya tarik pak cik, batal puasa pak cik. Begitu ya, begitu. Itu tekak saja hukum muntah ya. Umpamanya orang taruh korek telinga sampai masuk dalam cotton bud. Sekali tahu bang subuh, segera dia tarik. Hukum muntah tak? Tak hukum muntah. Sebab apa? Muntah hanya yang di mulut saja hukumnya muntah. Dan kalau dia muntah dengan sengaja, dia yakin tak masuk satu titik sekalipun, batal puasanya kerana dia menyahaja muntah. Yang macam mana gaya orang yang muntah tidak keluar setitik? Dia sebelum muntah dia gantung kaki atas, kepala kat bawah. Saya nak muntah lah, dah unek-unek gini, dah tak tahan. Maka saya gantung kaki. Wah, macam orang gantung kambing. Atau banyak pula ada tempat gantungan kambing, dia pun panjat gitu. Jadi dia muntah, turun semua. Kan turun semua, satu tak masuk kan? Batal juga puasanya. Kenapa? Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, batal puasa. Ya, batal puasa. Kalau ada sesuatu di dalam dubur, pintu belakangnya ataupun dalam telinganya, doktor bikin test semua, doktor dah bang subuh, doktor tarik aja, tak batal puasanya. Bukan muntah tu namanya, bukan muntah. Memasukkan batal puasa. Ini benda dah kat dalam. Sebelum subuh doktor bikin prosedur apa-apa semua, sampai bang subuh doktor bilang sudah habis ya, doktor tarik keluar. Doktor termasukkan sikit, batal. Kiranya masukkan sesuatu dalam saluran. Ya, doktor tarik tidak batal. Doktor tarik tidak batal. Tidak hukum muntah kerana bukan daripada mulut. Bukan daripada mulut, ya. Baik. Perkara batalkan puasa berikutnya, muka surat 12. Kedatangan haid dan nifas. Nota-notanya nanti boleh dapat daripada kawan saya, nanti diprintkan lagi. Ada ya, boleh printkan lagi untuk kawan-kawan. Kedatangan haid dan nifas. Seorang yang berpuasa mestilah suci daripada haid dan nifas sepanjang hari puasanya, iaitu subuh sampai maghrib. Tidak boleh ada satu titik awal hari, tidak boleh satu titik ujung hari. Batal puasa yang kedatangan haid sedetik sebelum maghrib, walau setitik sekalipun. Alamak, aku ni rasa macam nak datang ni. Macam nak datang. Kita tak tahulah, kita tak pernah rasa. Orang perempuan. Orang perempuan ya. Rasa macam nak datang ni, dah sampai tempohnya. Datanglah lepas maghrib, selamat puasa aku. Kali datang, di tengah saji-saji nak buka. Sekarang masuklah waktu maghrib di Batu Pahat, umpamanya. Sebelum bang aja keluar satu titik darah, satu titik sebelum maghrib, batal puasanya. Rugi tak? Dia tak rugi. Dia punya tak makan, tak minum, Allah Ta'ala berilah ganjaran. Batal puasanya kena qada. Kena qada, ya. Baik, kalau perempuan dalam haid dan nifas tak boleh puasa. Dia nak juga puasa, tak sah lagi haram. Tak sah lagi haram puasanya. Tak apa, akak kuat pada akak tak apa-apa. Haid pun akak puasa juga. Tak apa, akak qada pun qada juga. Tapi akak nak dapat fadilat. Tak ada fadilat kak, itu namanya mengelat. Apa dalam haid dan nifas tak sah lagi haram puasanya. Dan orang perempuan dalam haid dan nifas harus makan di siang hari, tak ada apa-apa. Tidak ada makruh, tidak ada apa, dan tak kena imsak pun. Sebab pada keluar darah, badannya letih. Cuma jangan makan depan-depan orang. Lepas itu orang dulu kalau nak mantu ke apa dalam bulan Syawal ke apa, nanti pergi jemputnya bila? Kita jemput sebab apa? Ulem-ulem ya. Nak pergi ulem-ulemnya bulan puasa. Pergi jemputnya bulan puasa. Bulan puasa. Dan kita kalau ada tamu daya bulan puasa, orang perempuan datang, tanya. Yang kita tanyalah, orang perempuan tanyalah. Puasa tak? Tak puasa. Kasih minum, kasih makan. Tak apa. Tapi sembunyilah. Sembunyi. Sebab dia orang yang uzur. Uzur ya. Tapi kalau bersih haidnya siang hari, sunat imsak sampai maghrib.
sunat imsak sampai maghrib. Untuk keluar daripada khilaf, orang yang mengatakan wajib imsak. Dah bersih pukul 9. Dah bersih pukul 9. Untuk masak, untuk buka, masak mi goreng, masak kolak, semua dia dah makan. Afdal jangan. Afdal macam orang puasa. Pasal awak sudah putus haid dan nifasnya. Ya. Tidak sah puasa pula orang yang kalau dah bang subuh, masih keluar satu. Alamak, aku ni dah nak habis ni tau. Biasanya habis ni malam ke pagi ke. Mudah-mudahlah habis malam. Jadi pagi aku boleh puasa. Dia dah niat tau, dia dah niat. Sekali lepas bang subuh, Allahu Akbar, tak keluar satu titik aja. Last drop, titis penghabisan darah, tak sah puasanya. Kenapa? Pada hari awal puasa dia kira orang yang haid, Maka tak sah puasanya. Sepanjang hari tu dia tak kira orang puasa, ya. Baik. Kemudian gila sekalipun hanya sekejap waktu. Batal puasa jika kedatangan gila walau sejenak sekalipun, namun wajib bagi dia menahan diri, ya. Wajib menahan diri pada baki harinya. Kalau gila umpamanya tengah puasa, walaupun dia tak sadar walau seminit, bukan walau seminit, walau sedetik sekalipun, gilanya sekejap aja, tengah hari bulan puasa, lepas zuhur angot apa? Gilanya mendatang. Angot, pekik semua. Tak tahu, sekejap je sadar. Kenapa ya? Penyakit kau datanglah, kau angot tadi. Alamak, batal puasanya. Tak ada qada. Tak qada, cuma imsak saja. Harinya tak ada. Kalau gila, tak ada qada. Jadi kalau siapa tak nak sangat qada puasa tu namanya gila. Kenapa? Orang gila tak puasa dan tak wajib qada. Walau datang sejenak sekalipun. Ya. Kemudian rekod perkara batalkan puasa ialah mabuk atau pingsan sepanjang hari. Sepanjang hari. Maksud sepanjang hari daripada subuh sampai maghrib. Pitam, pingsan, koma, kebalikannya bagi gila. Kalau gila, dia waras sepanjang hari, angot 1 detik, batal puasanya. Kalau pingsan pula, pingsan sepanjang hari, sedar 1 detik, sah puasanya. Jadi kalau pingsan pukul 10, sadar pukul 11 pagi, ya tak apa-apa. Itu semua tidur lain hukum, ya. Tidur lain hukum. Tidur dari pagi sampai malam tak batalkan puasa. Sebab tidur boleh dijagakan. Ni pingsan, dikejut-kejut pun tidak. Sepanjang hari, maksud sepanjang hari ialah apa? Subuh sampai maghrib. Tengah sahur, pingsan budak ni, kesian. Sakit dia datang pulaknya bulan puasa. Dia kena macam kau kejut pun dia tak bangun. Dia tak payah bawa pergi hospital. Dia sekat tak sadar saja. Nanti kadang-kadang malam baru dia sadar. Umpamanya. Tengah sahur pingsan. Maknanya dah niat belum? Dah niat kan? Dah niat dia pingsan. Tengah-tengah hari pukul 3 sadar sekejap. Pukul berapa sekarang ni? Pukul 3. Pukul 3 terpingsan balik. Umpamanya. Sah puasanya pasal dia sadar sekejap. Sadar sekejap. Ya. Dia tidur, dia pingsan. Tak tahu, sadar. Dah bang subuh belum? Sebab tadi dia sahur. Dah bang subuh, dah maghrib pun. Dah maghrib. Allah. Tak sah puasanya. Tak qada. Kecuali pingsannya tu pingsan dibuat. Injection. Makan, minum air ketum banyak sangat umpamanya. Sampai pingsan. Ataupun putus cinta. Entak kepala ke tembok. Pingsan umpamanya, ya. Pingsan. Ada orang kalau putus cinta, paling kita menyapa orang putus cinta, alah mengada-ngada. Orang muda kan tak pernah menjalani kehidupannya. Putus cinta saja merana, alah kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum lah. Sudah putus, sudah cari lain. Cari lain. Yang paling bagus apa tahu? Ibu-ibu dan ayah-ayah ibu lagi. Dia cinta bukan main dah pujuk rayu dengan girlfriendnya, janji hidup semati. Bilang maknya, mak tak berkenan. Habis cerita. Mak tak berkenan. Aku tak peduli. Kau cinta, tak cinta. Kau merana, tak merana, kau punya pasal. Aku tak suka, muktamad. Kau punya salah pasal kau cinta tak minta izin mak.
Begitu ya. Mak putuskan aja. Dia merana. Tak ada tak kisah. Alah, setakat putus cinta saja kok merana. Bodoh. Yang ada sampai makan racun. Bodoh lagi ya. Matain kau kahwin orang lain, makan nasi biryani, kau yang makan racun. Kau cari orang lain. Maknanya tak ada kejodoh kau dengan dia. Dah kahwin pun boleh cerai, ni kan pula baru cinta. Tak ada makna sekali orang kalau bercinta, putus cinta sampai fras, sampai kurus, sampai cengkong. Tak ada apa benda lah. Kalau terluput ibadat, putus tak dapat sembahyang subuh, merana tu satu hal juga. Tak dapat apa, putus tak dapat baca Al-Quran, menangis, satu hal juga. Sekarang putus cinta, kok sampai merana? Putus cinta, fras, letak kepala ke tembok, umpamanya lah. Pingsan. Sepanjang hari, kena kadak sebab kau buat sendiri. Begitu ya, kau buat sendiri. Baik. Kemudian yang membatalkan puasa, beranak. Beranak walau tak keluar darah sekalipun. Ada? Ya, mana tahu. Kok apa cebrol, keluar baby saja. Tak ada satu darah pun. Batal puasa. Kenapa? Beranak ini hukumnya apa? Hukumnya keluar mani. Sebab baby ni apa? Kan mani suami campur dengan mani ibu. Ya? Maka keluar baby. Maka apabila keluar baby tu hukum keluar mani. Hukum keluar. Tapi kita kira keluar dengan sengaja tak sengaja? Sengaja diteran-terannya tu lebih daripada sengaja tu ya. Diteran-terannya tu lebih daripada sengaja. Maka apa bersalin, beranak, batal puasa. Batal puasa. Orangnya punya diri, bukan kucingnya beranak. Kucingnya beranak, makciknya tak batal puasa. Makciknya sendiri yang beranak. Ya, begitu ya. Baik ya, tadi kita potong sikit dia sebelum takruk yang berikutnya. Orang batal puasa, orang kalau puasa, tak sangka saya tahu, banyak atau orang pahaman gini. Susah ya. Kita puasa kan daripada fajar sampai maghrib kan. Makan sahur kan. Baik. Kalau yang nama sembahyang, dengar bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sembahyang, dengar bang aja sembahyang ke? Habis bang baru sembahyang. Habis bang baru sembahyang kan? Puasa macam mana? Nak makan, dengan bang aja berhenti makan ke? Ujung bang berhenti makan? Ada orang tanya, tahu Ustaz, kita nak berhenti makan dalam bulan puasa apabila azan kumandangkan. Awal azan ke akhir azan? Alamak, kau tak tahu. Kadang-kadang macam nak dikeplak rasanya. Kau tak tahu apa, geram pun geram, kesian pun kesian. Jangan tengah azan, ujung azan, sebelum azan kau dah kena berhenti makan. Itu imsak kena raikan ya. Imsak kena raikan. Imsak kena raikan sebab kadang-kadang umpamanya lah orang salah kira. Umpamanya lah kita salah tengok jam. Tapi kalau imsak kan selamat. Imsak kan selamat. Jadi imsak paling tidak 10-15 minit dah berhenti makan. Keluar daripada segala khilaf dan selamat. Walaupun baru imsak masih boleh makan. Tetapi kalau kemudian dah hampir dengan subuh, bahaya. Sebab apabila masuk waktu, adat orang bikin jadual biasa tambah 1 degree perjalanan matahari. Iaitu paling-paling tidak 4 jam. 4 detik. 4 minit. 4 minit. Baru dia taruh subuh pukul sekian. Biasanya ya. Tapi maksud habis macam mana orang puasa? Ya ada imsak. Lepas imsak tu kena raikan dia. Yang orang imsak, dapat imsak. Baru imsak. Masih makan. Dia takuti kalau dah bang subuh kau kena qada. Walaupun Pak Bilal belum bang. Pak Bilal pun padan. Kadang-kadang dia bang bukannya tepat waktu. Dia salah tengok jadual pun kadang-kadang. Ya tidak? Jadi gitu. Berapa hari yang lalu pun ada orang tanya kemuskilan. Ustaz, kita nak habiskan makanan tu bila sebetulnya? Ketika dengar bang saja, ataupun tengah bang ada suapan penghabisan kita boleh telan, ataupun sepanjang bang masih boleh makan? Tak boleh. Sebelum bang aja dah kena stop. Bang walau titik pun masuk dalam dah hukum makan dengan sengaja, maka batal lah puasanya ya. Jadi waktu imsak tu kena raikan ya. Waktu imsak kena raikan. Baik. Perkara batalkan puasa berikutnya murtad, iaitu keluar agama Islam, sama ada dengan i'tikad hatinya ataupun dengan tuturannya ataupun dengan perbuatannya. Na'udzubillah, tengah bulan puasa kok fikir entah-entah Tuhan tak ada. Jadi kafir. Na'udzubillah, batal. Ataupun membuat satu perkara-perkara yang membatalkan syahadatnya. Seperti ngadap patung berhala dan diangguknya. Dah kira dia mengiktiraf ya. Seperti pakai loket ada salib.
pakai loket ada salib dengan niat nak menunjukkan bahawasanya konon-konon dia macam orang Kristian. Batal. Ataupun bulan puasa kena tangkap dengan qadi pasal tak puasa. Tu dia buat jadi serani. Pula mukanya ada macam akan peranakan ke apa macam India ke macam Arab ke gitu, macam serani gitu kan. Apabila ditanya, awak orang Islam? Oh sorry, I'm non-Muslim. Dia pura-pura. Batal syahadatnya. Biar batal puasa, jangan batal syahadat ya. Batal syahadat, batal agamanya, batal puasanya, batal sembahyangnya, batal pahalanya sejak dia akil baligh sampai hari itu batal semuanya. Batal semuanya ya. Ataupun dengan percakapan, banyak percakapan-percakapan yang batalkan syahadat ya. Semua tu kena belajar, tak boleh tidak ya. Batal puasa kalau murtad, naudzubillah. Dan dalam kategori kafir paling jahat sekali murtad. Kafir hari pun tak turut gini. Nombor satu paling jahat adalah murtad. Dia dah beriman kepada Allah. Iman tu muncak segala kebaikan iman. Dia dah Allah Ta'ala berikan dia iman. Kok dia buang. Dia dah mengenal Allah Ta'ala. Kok dia sekarang tak nak kenal Allah Ta'ala. Maka jadi kafirlah dia. Jadi kafirlah dia ya. Baik. Jadi murtad ya. Murtad. Semua perkara membatalkan puasa. Baik. Muka surat 13. Nanti kalau minggu depan minta tolong sikit dia, Tuan Haji Nasir, jangan taruh air. Nanti saya terminum. Kita cerita tadi, ada seorang kawan saya, dia pensyarah Universiti Singapura lah. Dia ceramah kat universiti, ialah bukan universiti Islam. Dia ceramah orang taruh air. Dia kering tekaknya, dia minum. Dia minum tak perasan, tak ingat. Orang bawah tengok, tengok dia minum air. Depan-depan orang ramai-ramai. Tak sembunyi pun ya. Sebab dia tak tahu minum sampai habis ya. Kering tekaknya, enak minumnya. Lepas habis semua orang tanya, Prof, sedap minum tadi? Astaghfirullahalazim. Tengok cawannya dah habis. Dia minum begitu. Tapi kalau nak taruh pun taruhlah. Taruhlah. Mudah-mudahan terlupa. Tak boleh. Begitu ya. Begitu. Jadi minum kalau terlupa tak batal puasa. Ada orang puasa terminum ya. Baik. Kuliah yang keempat, itu sesi yang keempat, perkara-perkara yang mengharuskan buka. Yang pertama, sakit yang membahayakan. Ini sakit yang mendatang. Yang kedua, sakit yang diidap. Sakit yang datang tengah-tengah bulan puasa tiba-tiba kena COVID. Polanya dia jenis COVID yang menggeletar. Walaupun kebanyakan COVID tak ada menggeletar, tak ada apa. Ini dia jenis COVID yang menggeletar datang. Makan ubat tapi COVID tak ada ubat. COVID tak ada ubat ya. COVID tak boleh contohlah sebab COVID kalau tak ada ubat ya dan tak ada apa-apa tu kiranya tak boleh dibuat contoh sebagai penyakit lah. Ya. Tak kenalah tak tahu apa bulan puasa kena demam panas ke dengan apa ke bahaya yang dia kena ambil ubat dengan segera. Batal puasa. Semput pakai alat pam kan masuk obatnya dalam. Batal puasa bukan angin tu saja. Kalau angin kau ambil angin kau spray angin kan ada obatnya. Ada obatnya tu kembang dadanya lapang boleh bernapas kan. Umpamanya itu membahayakan. Harus membatalkan puasa, tidak berdosa, qada lah. Qada ya. Kita sudah bincang tentang syarat wajib puasa. Orang kalau sakit, sama ada sakit mendatang ataupun sakit idap, yang doktor Islam dah bilang awak tak boleh puasa, dia puasa juga dan mudarat diri dia haram hukumnya. Banyak tahu orang yang ada orang kita degil ya. Kalau tengah puasa, doktor dah bilang tak boleh, doktor Islam lagi bilang, Pak Cik tak boleh puasa ya, Pak Cik punya kencing manis tahun ini dah teruk, tak macam tahun lepas. Pak Cik tak boleh puasa. Ya doktor, puasa juga. Saya tak peduli. Tapi lepas asar saya melepik bagi aja. Macam nak mati kadang rasa. Tak apalah mati pun dalam puasa. Mati dalam puasa, mati sedang berbuat dosa. Sebab yang mengatakan wajib puasa Allah, yang memberi sakit Allah, yang mengatakan jangan binasakan diri Allah. Maka nak bikin apa tak boleh ikut suka-suka. Haram hukumnya. Walaupun sah puasanya tapi haram. Haram ya. Saya teringat Habib Abdillah Jufri dulu ya, Habib Abdillah. Sangkok hitam tu. Alim sekali kan. Bapak sakit operasi jantung.
sebelum puasa. Maka dia tahulah dalam bulan puasa tu masih belum kuat operasi jantung kan bahaya kan. Saya tanyalah, bapak suruh tanya. Kan orang tua walaupun ada hukum, deti hukum, adabnya ada guru tanya. Ki kau tanyakan ustaz macam mana bapak ni. Saya tanyakan ustaz, bapak kirim salam tepang tanya bapak ni lepas operasi jantung. Jadi puasanya macam mana? Kita expect, kita harap, kita jangkakan ustaz akan mengatakan, kena puasa ya, try. Tak mampu baru batalkan. Ustaz kan suruh puasa. Tak. Awal mula keluar daripada mulut dia, jangan puasa ya. Jangan cuba pun. Sebab dia tahu sakitnya operasi jantung pulaknya kan bahaya. Sampai kita tanya hukum tu maknanya masih belum pulih betul. Jangan puasa ya, jangan cuba pun. Itu awal mula perkataan. Yang bilang cuba ya, uzur baru batalkan puasa. Ini sakit teruk, disuruh cuba terus, bukan batalkan puasa, batalkan nyawa lagi. Begitu ya. Tak lama dah bapak meninggal, selama berapa tahun mak pula sakit. Mak sakit pun tanya, ustaz, mak saya tengah sakit sekarang, apa dalam hospital ke apa, begitu baru keluar hospital. Dia tahu jangan puasa ya, sekali lagi disebut jangan puasa ya, jangan cuba pun. Sebab adatnya orang kita suka nak cubakan. Tapi ustaz ni tahulah sakitnya macam mana. Dan kalau sakit yang tak ada kena-mengena, kudis ujung siku, tak nak puasa lah. Orang Melayu bilang jauh dari nyawa. Jauh dari nyawa. Kudis ujung siku aja, anak tak puasa lah, anak sakit. Sakit apa? Alah, kudis ujung siku aja kok tak puasa, tak boleh, tak ada kena mengena. Kita dah sebut tadi, kalau orang yang dia tak sihat, tapi sakitnya mendatang-datang, yang ada orang begitu kan, sakitnya datang-datang, kadang datang, kadang tak datang. Dia wajib puasa, wajib niat, wajib niat dan makan sahur semua. Dan apabila sakitnya datang, ya batalkan. Sakitnya tak datang, ya jangan. Kena begitu ya, kena begitu. Baik. Yang kedua ialah sakit yang tiada harapan sembuh, seperti dan membuat lemah dari puasa, seperti kencing manis, jantung dan lain-lainnya. Sakit idap ya. Itu semua tu harus tidak berpuasa. Kerana apa? Tak masuk dalam orang yang wajib puasa ya. Kerana tiada kuasa untuk berpuasa. Tiada kuasa untuk berpuasa, tak ada daya untuk berpuasa ya. Maka harus tak berpuasa. Yang ketiga ialah yang harus berbuka sangat-sangat lapar ataupun dahaga. Kenapa? Dia tak pernah puasa di Afrika. Pula musimnya panas umpamanya. Panas, kalau dah musim panas di Hadramaut subuhnya pukul 4. Maghribnya macam kita. Panjang, dah itu panasnya kalau malam 51 darjah. Siang macam mana? Wah, dia tak pernah sampai ke Hadramaut. Loh kok kepanasan gini sampai dah keletihan, kehausan. Harus buka puasa. Kerana kelaparan sangat, kehausan sangat ya. Seperti juga umpamanya orang travel nak pergi Mekah. Travel pukul 5 flightnya. Maghrib pukul 7. Berapa jam lagi? 2 jam kan? Tapi dia naik flight, dia tak nampak-nampak matahari terbenam. Negeri tengok jam dia dah pukul 7. Malaysia dah buka ni. Dia masih terang aja. Dan dia akan sampai Jeddah 15 minit sebelum maghrib. Belum habis pun siangnya. Allah, baik-baik lagi 2 jam nak buka, jadi lagi 7 jam nak buka. Boleh tahan? Boleh tahan, wajib teruskan. Tak dibatalkan ya. Tak dibatalkan. Tak tahan, dalam kapal terbang dah mula pening, dah mula perutnya tak betul, takut nanti sakit dan mudarat. Kerana tak tertanggung, batalkan puasa. Sebabnya bukan kerana safar. Sebabnya kerana tidak upaya. Tidak upaya. Tidak upaya. OKU. Dia jadi OKU. Orang kurang upaya, begitu ya. Kemudian diharuskan berbuka dalam perjalanan safar sejauh 2 marhalah atau lebih, rujuk kepada penjelasan pada syarat wajib puasa. Orang dalam musafir harus tak puasa, tidak makruh. Tapi syaratnya apa? Safarnya nombor 1, safar yang sama ada wajib, sunat ataupun harus. Safar makruh tak boleh, safar haram tak boleh. Dan safarnya ialah yang mengharuskan qasar, iaitu apa? Long distance, short trip. Perjalanannya jauh, tapi stay-nya di sana pendek. Tak lebih pada 4 hari. Tak masuk perjalanan. Dalam perjalanan boleh harus. Dalam perjalanan harus. Baik. Sampai tempatnya bercadang nak duduk di Terengganu 4 hari. 4 hari harus dia tidak puasa. Dengan syarat dia keluar rumah sebelum bang subuh. Sebelum bang subuh dia sudah keluar daripada mukim dia. Maka dia jadilah orang berpuasa. Kalau dia keluar rumah pukul 7, pukul 8 dah bang subuh, wajib dia dah puasa kan. Keadaannya ialah orang bukan musafir pada waktu subuh.
maka keadaannya orang mukim, orang mustautin, maka dia wajib puasa. Dan puasa tu Ramadan, dia tak boleh batalkan, dia kena teruskan puasa. Dia kena teruskan puasa, begitu ya. Jadi orang safar, kalau payah, mana afdal, berpuasa ataupun buka? Tengok, kalau tak ada apa-apa, pergi airport, flight pukul 12, pergi airport daripada sini, naik kereta pun aircon, pun bukan dia drive orang bawakan. Sampai airport pun aircon. Naik kapal terbang pun aircon. Sampai airport Jakarta pun aircon. Naik keretanya pun aircon. Sampai hotelnya pun aircon. Umpamanya ya. Ya. Ada payah, tak ada payah, afdal puasa. Tetapi kalau puasa, saya jadi tak tentu arah lah. Jalan pun oyang-ayang. Kalau puasa sampai baca pun salah, transit pun terlajak nak pergi Jakarta sampai pergi ke Timur-Timur, umpamanya lah. Tak sampai begitu. Dan kalau puasa sampai bingung, ambil beg pun tercapai beg orang, umpamanya lah. Batalkan puasa lebih afdal. Gitu ya. Sahabat dalam perang, safar perang lagi. Ada yang puasa, ada yang tak puasa. Dan yang tak puasa tak tanya kepada yang tak puasa. Yang tak puasa tak tanya kepada yang puasa. Kenapa kau puasa? Kenapa kau batalkan puasa? Masing-masing tahu hukum masing-masing. Begitu ya keadaannya. Baik. Apa tadi kita bilang safar? Safar yang wajib, safar yang sunat, safar yang harus. Bulan puasa nak pergi Genting Highland pasal nak menguruskan macam mana nak sistem judi di sana. Dia pulaknya konsultan judi umpamanya. Dia pergi Cameron Highland, dia pergi Genting Highland. Harus tak dia tak puasa? Tak harus, sebab safarnya tu safar haram. Safar yang maksiat bis safar, maksiat dengan safar itu sendiri haram. Tak boleh. Safar yang haram tak boleh tidak. Safar yang makruh, contohnya apa? Nak pergi sana pasal nak apa? Nak import rokok, nak cari tembakau. Tak boleh. Safar yang harus, bulan puasa, nak pergi Melaka. Melaka tu di mana? Melaka. Nak pergi Melaka, nak pergi Alur Gajah. Kenapa? Dia pada 21 Ramadan, dia jual dodol paling enak dalam dunia. Pakai pulutnya pun pulut pilihan, santan pun santan pilihan, umpamanya lah ya. Wah, dodol dia paling enak sekali. Tak boleh dapat tempat lain. Dalam nak pergi Alur Gajah, harus tak ada puasa? Harus, sebab beli dodol hukumnya harus. Tapi tak boleh dengan sengaja cari can. Ayo kita pergi Alur Gajah. Boleh tak puasa. Dah tanjur pergi, cari dodol. Dodol tu buat alasan saja. Allah Ta'ala mengetahui lubuk kalbunya. Termasuk safar yang tak harus. Saya nak pergi KL. Ada ceramah. Bulan puasa orang panggil. Saya pun pergi travel. Harus tak saya tak puasa? Ceramah agama ni, harus tak? Bergantung niat. Kau semata lillah ta'ala nak dakwah, nak sampaikan ilmu, harus hukumnya tak puasa. Tapi pergi sana, dakwah ceramah, niatnya nak fulus. Halal tak? Tak halal. Fulusnya halal, tapi perbuatan awak tu haram. Kerana apa? Ilmu nak dijualnya dia. Ataupun pasal yang panggil aku ni orang besar, tak pergi aku rugi ya, nama. Pokoknya tentang niat tu Allah Ta'ala sendiri mengetahui apa niat anda. Anda cakaplah sebetulnya. Bulan puasa nak pergi KL. Ada 3 ceramah. Ada 2 majlis khatam. Tapi sebetulnya niat yang betulnya iaitu apa? Nak jumpa girlfriendnya. Yang ambil yang kuliah yang apa semua tu, itu sampel saja, tampalan saja. Tampalan, camouflage orang putih bilang. Maka niat yang sebetulnya tu yang diambil kira. Dengan orang kau boleh bilang lah, oh saya pergi demi ini. Tuhan tahu apa niatmu. Ya, begitu ya. Jadi itu safar ya. Safar yang sunnah, safar yang wajib harus tidak puasa. Kita sudah bincang ya. Kemudian tua yang tidak berdaya untuk berpuasa. Tua ya. Tua ni tak tentu umur ya. Kadang 60 lebih dah tak kuat. Saya baru 50 lebih banyak dah tak kuat. Sembahyang pun 100 kursi ni baru minggu lepas ni di repair.
dikerjakan betul-betul, yang cocok sana, yang sedut di sini, macam-macam. Di KL diorang bikinkan. Akupuncture lain, bekam lain, urut lain, alfasdu lain. Macam-macam. Digasak. Terus sembayangnya dah boleh betul. Alhamdulillah, saya bilangnya. Sembayang dah tak pakai kursi lagi. Dah tak begitu. Walaupun masih keringkangan bangunnya, tapi dah boleh lah begitu ya. Nah, tua tak mesti ada had umur. Yang ada orang 90 masih kuat puasa. Yang ada orang 60 lebih dah tak kuat puasa. Tak ada penyakit tau. Tak ada darah tinggi, tak ada jantung. Tapi weak. Lemah. Lemah kalau puasa, sangat lemah sekali. Bahaya kalau puasa, maka harus tak puasa. Arwah mak saya meninggal umur 75. 3 tahun akhir hayatnya daripada umur 72. Penghabisan 73, 74, 75 tu tak puasa. 75 ni meninggal. Umur 72 dah tak kuat puasa. Nangis, kalau mak aku tak kuat puasa, mak aku tak kuat puasa. Puasa menggeletar. Dulu bukan sakit tinggi, dia kencing manis tak tinggi. Tak menggeletar, kepala bengal sampai tak itu batalkan puasa. Cuba tak boleh. Nangis asal bulan puasa nangis. Umur baru 72, tak kuat nak puasa. Arwah nyai umur 78, kuat puasa. Arwah nyai kalau makannya 2-3 jam sekali. Aku lapar. Ngapa tak bilang lapar. Aku lapar. Nanti kasih makan, mak masak akan masuk makan. Makannya sikit aja dah, wis. Tak nak. Bulan puasa, kuat pula puasa. Arwah mak saya tanya. Semua dah sebut dia arwah mak, arwah nyai ya. Kitanya belum jadi arwah tak lama ya kita ya. Arwah mak tanya, mak kuat puasa mak? Garang, arwahnya garang. Mak kuat puasa mak? Bukannya aku pikul. Kuat puasa 30 hari tak batal. Umur 78 ya. Kuat. Yang ada orang lagi tua lagi pun kuat ya. Arwah nyai meninggal umur 78. Sampai akhir Ramadan tu, yang dia sebelum meninggal tu, masih puasa ya. Masih puasa ya. Kuat. Walaupun makannya 2 jam sekali tau. Bulan puasa, dia letih aja. Tapi kuat puasa. Mak tanya, mak kuat puasa mak? Bukan aku pikul. Garangnya. Begitu ya. Arwah mak tak kuat puasa. Itu berbeza orang tu. Kita dah nampak orang tua, kita tahu ceritanya ya. Kita ni macam mana? Ni kita ni masih muda tahu, nanti dah tua kita tahu. Masih muda konon. Dia dah tua jugalah. Dah tua juga ya. Kadang-kadang kita dengar tau kawan-kawan bayi kita bilang, sekarang orang tua dah habis ya. Tak selalu diri awak lah orang tuanya sekarang. Takkan orang tua tahun-tahun 70-an masih nak ada lagi. Dia dah balik terlihat tempat dia. Kita lah jadi orang tuanya, kok bilang orang tuanya tak ada sekarang. Ada. Ni depan mata saya ni. Ia kan tuek. Kok tak sedar tua. Kalau tua begitu ya. Kemudian wanita yang mengandung atau menyusukan anak. Okey. Wanita mengandung, menyusukan anak harus berbuka puasa. Namun, tengok sebab buka puasa. Kalau dia berbuka puasa, perempuan yang bunting ataupun yang menyusukan anak, kalau kita zaman dulu tak bilang mengandung ya, tegak-tegak cakap bunting. Tak cakap bersalin, cakap beranak. Tak cakap meninggal, cakap mati. Tak cakap khinzir, cakap babi. Begitu ya. Tepat-tepat bahasanya zaman dulu ya, tak ada aksen-aksen, tak ada nak begitu maka orang perempuan yang bunting ataupun yang menyusukan anak harus tidak berpuasa. Sebab kalau dia puasa sakit, kalau dia puasa badan jadi bisa, kalau dia puasa badan jadi kepala jadi bengal, harus tak puasa, tak kena fidyah. Pasal diri dia yang tak tertanggung. Tapi dianya sihat walafiat, tak apa-apa. Tapi kok tak puasa? Saya takut nanti saya kuat puasa, baby saya kurus. Takkanlah kurus ya. Baby dalam perut nanti keluar, babynya kurus, takut babynya tak sihat. Ataupun kenapa menyusukan anak tak puasa? Takut nanti susunya cair, nanti anak saya tak kenyang. Alamak, harus juga dia tak puasa. Tetapi kerana lantaran nyawa lain, bukan nyawa diri dia, diri dia tu sihat, tapi kerana diri lain, dia kena fidyah, kena qada dan kena fidyah. Begitulah kes orang bunting, orang nyusukan anak, Pak Haji kena pukul, kambing lemas, sama hukum. Apa dia Pak Haji kena pukul? Bulan puasa awaknya sihat tak apa-apa. Ada Pak Haji kena pukul dengan orang jahat. Awak nak bela, awak pula alamak. Kalau aku nak tolong, aku ni pun tak kuat. Aku nak menyelamatkan lah. Aku menyelamatkan, dia pun batalkan puasa, minum air, ambil pil kuat. Wah, dia pun tolong Pak Haji. Harus. Kerana nak menyelamatkan orang, harus dia tidak puasa, tetapi kena fidyah. Kerana apa? Lantaran diri orang lain, bukan diri dia. Diri dia sendiri okey, kena fidyah. Begitulah juga bulan puasa banjir kilat. Wah, kambing Pak Ali hanyut.
biarkan hanyut kambingnya mati. Sayang, kesian harta orang. Dia pun berenang. Aku berenang ni masuk-masuk air punya sebab aku tak mahir berenang. Aku berenang nak selamatkan kambing. Harus buka puasa. Tapi kena fidyah, qada dan fidyah. Kenapa? Bukan untuk diri dia, diri kambing. Jadi kalau tanya apa persamaan antara orang bunting, orang menyusukan, Pak Haji kena pukul dengan apa tadi kita bilang kambing hanyut. Sama hukumnya, iaitu persamaannya ialah kalau dia puasa harus batalkan puasanya. Namun kalau demi bukan nyawa dia kena fidyah, ya. Begitu ya. Baik. Itu perkara yang mengharuskan berbuka puasa. Perkara mengharuskan berbuka puasa ya. Baik. Sekarang sunah-sunah puasa di bulan Ramadan insya-Allah akan kita sambung pada kesempatan yang akan datang ya. Bukan sambung kesempatan akan datang. Nanti di UTHM pun insya-Allah saya baca ini juga. Sambung. Tuan-tuan tolong tengok siri 1, siri 2, siri 3. Nanti kita akan yang lengkapnya tu ikut internet lah ya. Ikut internet ya. Baik. Tengok ya, jadi dapat faham hukum puasa ya. Faham, yang ada orang tak tahu pun tahu, yang mana batas telinga tu pun tak tahu. Batas hidung pun tak tahu. Dia tak tahu yang kalau masukkan cotton bud tu batal puasa. Tak boleh. Okeylah, saya buka nak tanya soalan, 1-2 soalan boleh. Ada nak tanya? Tak ada ya? Bagus, alhamdulillah. Ada nak tanya? Okey. Itu nantu Cik Salikin ya? Kalau nak petang duduk petang tiba-tiba sedap keluar air, dia tak perlu nak kasih nanti selama apa? Sedunya tu dia kena kontrol. Walaupun tak sengaja, tapi sedunya tu sengaja. Samalah hukum komor-komor tu. Dia sedunya tu sengaja. Dia tahu kalau sedu boleh terkeluar, kena jaga sedunya. Kontrol sedunya. Kalau sedu, kita kalau sedu-sedu nak hilangkan sedu-sedu bikin apa? Minum air kan? Ni bulan puasa, alamak aku sedu-sedu nanti boleh terkeluar. Baik aku minum air nak padamkan puasa. Tak boleh lah. Tahan dah. Urut dada ke apa ke, tahan. Terkeluar sedu, kalau ikut air, batal puasa. Sedunya tu kira sengaja. Sedu kira sengaja. Lagi? Nak tanya boleh ya? Tak tanya sudah tak apa. InsyaAllah. Kalau besok-besok ada yang nak tanya, boleh tanya lagi lah. Apa ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sikit kita nak sentuh sunat puasa. Satunya sahur ya. Sahur pun nikmat sahuril mu'min at-tamar. Sebab baik sahur bagi orang mukmin tamar. Jadi jangan lupa bukan buka saja ada tamar tau. Sahur pun ada tamar. Ya. Jadi bulan puasa tu botol air raya toples tu dipinjam satu. Taruh tamar atas benja. Jadi boleh nampak. Ya. Jangan tunggu, jangan simpan dalam fridge, tak nampak. Nak buka edarkan seorang 3 biji anak-anak kita. Sahur pun edarkan. Makan. Jangan semua selagi-selagan kau makan. Semua asam pedas makan, rojak makan, mi makan. Tamar tak makan. Tamar makan. Tamar paling afdal ialah tamar apa? Tamar paling afdal tamar Madinah. Dan dalam Madinah paling afdal ajwa. Kalau mampu beli ajwa. Mahal pun tak apa. Sunahnya ya. Kalau di Mekah ada air Zam-Zam, ada tamar. Nak makan apa? Tamar ke Zam-Zam? Tamar dulu. Sebab Nabi buka dengan tamar. Ya, Zam-Zam kemudian ya. Itulah buka ajwa ya, buka ajwa. Kalau tak mampu ajwa mahal kan. Ya, buka tamar-tamar apa sajalah. Paling-paling tidak sebutir ajwa, 2 butir tamar murah ya. Ataupun satu hari sebutir tamar ajwa, besok tamar murah. Tak mampu paling tidak tak ada sebutir satu bulan, sikit pun jadilah. Yang nama sunnah Nabi tu kena ambil berat ya. Sekianlah saja, semoga Allah merahmati kita, diparingi waras, insya-Allah dapat laksanakan ibadat puasa dengan baiknya. Wallahu alam bissawab.